Kalau dalam khutbah wida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tinggalkan dua perkara. Adakah kita telah berpegang bersungguh-sungguh dengan dua perkara ini selama kita hidup? Di mana Quran dalam kehidupan kita? Dari kita lahir sampailah kita beranak cucu. Bagaimana syahadah kita? Bagaimana dengan solat kita, puasa kita, zakat kita, dan akhirnya haji yang kita datang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ke channel Rare TV. Selamat datang kepada semua penonton-penonton, subscribers yang datang daripada Brunei, Singapura, Malaysia dan juga Indonesia. Terima kasih atas sokongan yang anda semua telah berikan. Sebelum kita pergi ke episod seterusnya, pengembaraan kami di Tanah Suci Mekah dalam perjalanan haji, terutamanya di Arafah, apa kata? Kita tengok dulu hand sanitizer yang dikeluarkan oleh RPWP Healthcare. Salah satu daripada produk buatan anak-anak kami sendiri. Jadi, ini botol kecil ni harga dia RM4.90 saja. Anda boleh dapatkan melalui link yang ada di bawah melalui Shopee dan anda boleh buat tempahan segera. Jangan lupa tekan butang subscribe dan ring the bell untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru daripada Rare TV. Dan ini juga kerana ada 76% lagi penonton-penonton Rare TV yang belum subscribe. Apa kata anda jadi sebahagian daripada keluarga besar kami sebelum kita ikuti kembara haji yang seterusnya. Haji itu Arafah. Tidak sah haji seseorang jika tidak berwukuf di Arafah. Begitulah pesanan dari sabda Rasulullah SAW kepada kita. Diriwayatkan tempat wukufnya Nabi Muhammad SAW di Jabal Rahmah. Dari segi geografinya, Arafah mempunyai keluasan sekitar 13 km persegi. Waktu berwukuf di Arafah bermula selepas waktu zuhur 9 Zulhijjah sehingga sebelum terbit fajar 10 Zulhijjah. Bagi jemaah yang menunaikan haji perlu berada di Arafah walau 1 saat sekalipun dalam sebarang keadaan pada waktu tersebut. Perjalanan kami dari Aziziyah ke Arafah mengambil masa sekitar 1 jam. Kalau nak diikutkan jarak, tidaklah terlalu jauh, sekitar 21.4 km sahaja antara Mekah ke Arafah. Namun, memandangkan terlalu banyak bas yang keluar pada waktu yang sama, perjalanan yang jaraknya tidak terlalu jauh pun mengambil masa sehingga 1 jam. Sepanjang perjalanan menuju ke Arafah, kami dapat menyaksikan jutaan manusia bergerak ke Arafah. Ada yang menaiki kereta yang disewa khas, ada yang menaiki van, ada yang menaiki bas. Ada juga yang menaiki lori dan yang paling hebat, mereka yang berjalan kaki. Apa perasaan dah sampai sini? Alhamdulillah, syukur sangat. Kalau kita dah dengar tadi daripada perkongsian Ustaz Syauqi berkenaan perjalanan haji kita, saya ingin kongsikan another perspektif yang saya dapatlah sebagai cameraman, merangkap cameraman. Saya kat sana masa tu cameraman dan juga assist Ustaz Syauqi untuk memberi perkongsian haji juga kepada jemaah-jemaah. Jadi apa yang saya boleh dapat kongsikan kepada anda iaitu perkongsian daripada salah seorang jemaah kami iaitu warga emas, iaitu Hajah Asmah sendiri. Ini mak kepada kawan saya sendirilah ketika saya dekat sekolah rendah tu. Dia kongsikan bagaimana dia berasa bersyukur, dia merasakan dirinya sangat bersyukur kerana diberi peluang oleh Allah untuk mengerjakan haji, dan kami tak sangka itulah dia haji yang terakhir sebelum dunia ini dilanda oleh wabak COVID-19. So memang dia katakan lagi beruntung kalau dia dapat pergi haji ketika usia muda. Jadi itu sedikit sebanyak memberi inspirasi kepada kami juga dan memberi motivasi. Inilah berlangsungnya siri kutubah terakhir Rasulullah SAW yang telah menjadi wasiat baginda kepada 100,000 lebih umat Islam. Sehingga hari ini ia menjadi teks ucapan yang diturunkan zaman berzaman sebagai peringatan kepada kita semua. Ya, sebenarnya bila kita duduk di Arafah ni, antara pengalaman yang paling kita akan ingati dan kenang-kenangkan adalah macam mana kita bermalam di Arafah.
asing, dia tak boleh sama. Kami semua selamat tiba di Maktab 96. Betul-betul di sempadan Arafah. Ada ruang kosong. Terus Masuk, cari ruang kosong. follow communication. Minta tunjukkan ruang kosong. Tunggu kosong. Sini. Satu. Ni ada kosong. Tu ada kosong ya. Situ dua orang. Dan dalam maktab ini terdapat sekitar 2,700 jemaah haji. Kebiasaannya, maktab hanya boleh menampung sekitar 2,500 jemaah pada satu-satu masa. Ini bergantung kepada pihak kerajaan Arab Saudi di dalam mengatur lebihan orang dalam sesuatu maktab. Akan pastikan sentiasa berada di dalam kawasan berpagar khas hanya untuk jemaah-jemaah maktab 96 sahaja. Ini bagi mengelakkan jemaah haji keluar dari satu kawasan dan kemudian tersesat untuk mencari kemah tempat tinggal. Ini juga bagi mengelakkan kawasan maktab ini daripada diceroboh oleh jemaah dari negara-negara yang lain. Dan beginilah kami tidur di dalam kemah ketika berada di Arafah. Kaki bertemu kaki, kepala bertemu kepala. Dalam kes macam ni, kena bertolak ansur dan sentiasa menghormati jemaah haji yang lain. Habuan kami, kemah sebelah masih kosong. Yang seronoknya tentang jemaah vacation ni, kami dah macam sebuah keluarga. Sporting belaka. Ada datuk, doktor, lawyer, yang muda, yang tua, semuanya dah jadi sama saja. Di sini pangkat semua kami letak tepi. Biasanya jemaah-jemaah yang lain dia akan mengambil peluang ini untuk berehat, untuk tidur lebih awal kerana nak mengumpul tenaga pada hari wukuf keesokan harinya. Untuk kami memandang jauh kerana inilah masa untuk kita manfaatkan waktu berada di dalam bumi Arafah ini untuk kita menggali dan mendalami lebih banyak ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Punyalah Khalid mentadabbur Quran. Sedar-sedar je dah subuh. Pagi di Arafah dimulakan dengan solat subuh berjemaah. Di sini, ia bukan sekadar tempat tidur, tempat solat, tempat tazkirah, mahupun tempat makan. Apa yang paling membuatkan saya rasa terkesan adalah bagaimana usia ataupun masa yang diberi oleh Allah kepada kita ni, adakah kita menggunakan sebaiknya? So itulah yang membuatkan kita kadang-kadang tu sambil-sambil kita rakam, kita lihat pelbagai gelagak manusia dekat sana tu, dia membuatkan kita berfikir sejenak apa peranan kita kepada agama, kan? Adakah kita betul-betul sudah melaksanakan setiap perintah dan aturan yang telah Allah berikan kepada kita melalui petunjuknya, iaitu Al-Quran. Jadi kat sana tu memang kami manfaatkan betul-betul sungguh-sungguh waktu, ruang yang ada untuk kita berikan perkongsian-perkongsian ilmu kepada jemaah haji. Sebenarnya Allah suruh bangun ni untuk apa? Kita basuh pinggan, kita menyucikan pinggan kan. Kalau dah habis bagi tu Ustaz Syazan. Arafah mempunyai dua makna yang tersendiri. Tahu atau arif dan juga satu pertemuan. Pastinya kita nak dapatkan satu jawapan tujuan hidup kita sebagai seorang hamba Allah yang diberikan iman dan Islam untuk mengembalikan diri berpandukan kitab Allah dan sunnah Rasul. Dan apakah makna pertemuan? Iaitu kita menemui semula fungsi diri, strategi dan rahsia di sebalik ibadah dan maqasid haji. Dah tak sesuai dah nak melepak ni panas. Tak boleh ni, kata kau dia dah dia punya tu. Dia ni dah kena dah ni. Dia nak cantik dekat tu tu memang teduh kiri kanan tu. Kita berdiri je lah jom. Dia gini, kan Isra tu jalan. Agak sepanas sini, pergi bawa pokok sana. Sebab matahari beredar kan. Kita pun beredar lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bangun. Jom. Salam semua, kami mohon support buku Travelog Haji di Tanah Haram tulisan dan bidikan Saiful Nang. 100% jualan ini akan disalurkan kepada asnaf dan anak yatim. Juga terdapat dalam ini lapahan sains haji dari tim penyelidik sejarah dan Islam di RPWP. Buku setebal 266 muka surat penuh warna hanya RM30 sahaja senaskah. Tekan link di dalam description untuk pembelian segera. Takwim kita dekat Arafah ni sebenarnya penuh dengan majlis-majlis ilmu. Daripada pagi sampailah ke petang.
Di antara waktu kemuncak yang ditunggu oleh jemaah ni adalah waktu khutbah Arafah. Tanda bermulanya masuknya waktu wukuf di Arafah. Allah Subhanahu wa taala memberikan tawaran untuk Allah taala menebarkan tiket-tiket pelepasan diri daripada api neraka Allah taala. Maka orang ini dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana orang ini confirm, orang ini dijamin tidak akan menyentuh walau setitis, walaupun sesaat api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita bertuah, kita berada di sini pada hari ini, hari yang penuh dengan keberkahan. Dalam keadaan kita sedia maklum bahawa bumi Arafah ini adalah merupakan tanah lapang, walaupun ada sedikit berbukit bukau begitu, tetapi kebanyakannya tanah yang lapang. Sebaik sahaja khutbah Arafah kedua selesai disampaikan, semua jemaah haji bangun untuk mendirikan solat zuhur yang dijamakkan dengan solat asar secara tamam. Suhu pada ketika ini mencecah 41 darjah Celsius dan keadaan persekitaran adalah amat panas, membahang dan kering meskipun ada kipas dan aircon disediakan di dalam kemah. Dalam kemah kami itu, kami duduk bersama-sama dengan ustaz daripada pejabat mufti wilayah persekutuan, dan dekat situlah kami mendengar dia menyampaikan khutbah Arafah. Apa yang disampaikan itu memberikan kesan kepada kami dan kami bersetuju. Selama kami jaga anak-anak rumah pengasih warga prihatin, itulah pengalaman yang kami dapat dan di situlah pelajaran-pelajaran yang kami terus secara langsung sampaikan kepada jemaah-jemaah haji. Bila masuknya waktu wukuf, dia adalah satu proses kita berhenti. Wukuf daripada perkataan wakaf. Wakaf, wukuf. Selepas ini, masuk selepas asar nanti, kita akan mula dalam lebih kurang ada tempoh lebih kurang sejam dua untuk kita berdoa, untuk kita memikirkan, untuk kita mencari apa sebenarnya yang kita nak daripada haji yang kita datang sejauh ini. Jadi benda tu kita nak kena tanya diri sini. Dengan segala pengorbanan, ada sahabat-sahabat kita yang dah sampai ke Jeddah tapi kena hantar semula kembali ke tanah air. Kalau dalam khutbah wida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tinggalkan dua perkara yang jika kamu berpegang teguh dengan kedua perkara ini, dua perintah ini, lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Persoalan yang kita kena jawab hari ini, adakah kita telah berpegang bersungguh-sungguh dengan dua perkara ini selama kita hidup? Di mana Quran dalam kehidupan kita? Dari kita lahir sampailah kita beranak cucu. Sejauh mana kita memahami Al-Quran? Sejauh mana kita tahu kefahaman kita tentang Al-Quran? Kita melengkapkan haji, rukun yang kelima. Bagaimana syahadah kita? Bagaimana dengan solat kita? Bagaimana dengan puasa kita? Bagaimana dengan zakat kita? Dan akhirnya haji yang kita datang hari ini. Sudah 1440 tahun lebih Rasulullah meninggalkan kita. Dan di pergunungan ini, di pergunungan Arafah ini, Rasulullah pernah meninggalkan wasiat. Dan berapa ramai yang betul-betul memahami wasiat tersebut. Allah SWT bangkit. Jadi bangkitnya bukan terus solat dalam keadaan kita tak tahu apa yang kita buat, dalam keadaan kita tak faham apa yang kita buat. Tapi setakat perjalanan haji bersama-sama dengan vacation, sehingga hari wukuf pada hari ini semuanya tenang-tenang sahaja dan juga menarik. Yang paling saya hargai adalah pengisian-pengisian. Ianya bersifat lain daripada yang lain lah. Okay? Ianya bersifat rare. Jadi pengisian-pengisian tersebut amatlah bermakna, memberi perspektif yang berlainan berkenaan dengan pemahaman, berkenaan dengan Al-Quran dan juga hadis, dan macam mana kita harus mentadabburkan, menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai salah satu cara untuk kembali kepada umat Islam yang terbaik seperti yang dahulu. Antara ritual yang Nabi lakukan ketika berada pada hari Tarwiyah adalah mencari air. Itu ibadah yang dinampakkan. Air ini adalah satu bekalan untuk dibawa ke Arafah. Dan bekalan itu dinampakkan dalam bentuk ilmu. Supaya kita sampai saja di Arafah ini, ia adalah satu proses hujah. Satu proses untuk kita sampaikan khutbah. Program yang Nabi lakukan sepanjang Nabi berada di Mekah itu untuk disampaikan kefahamannya. Mesejnya supaya manusia pulang nanti membawa satu mesej agama untuk disampaikan kepada keluarga masing-masing, kepada anak cucu, kepada semua rakan taulan, keluarga dan siapa saja yang berada di tanah air mereka. Jadi ini adalah satu proses hujah yang akan kita kumpulkan di Arafah. Sebentar tadi di Arafah ini, khutbah Arafah ini telah pun berlaku, dan berlangsungnya khutbah itu adalah untuk tujuannya membawa semula mesej Nabi SAW kepada umat baginda yang hidup pada hari ini. Jadi wasiat Nabi itu diulang-ulang banyak kali supaya Nabi cakap apa?
Semoga yang terakhir sekali mendapat apa yang Nabi sampaikan ini, dia lebih memahami daripada orang yang berada ketika bersama dengan Nabi. Jadi kita kena faham wasiat yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu melibatkan dua perkara besar, itulah kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Jadi kita sedang mencari bekalan air ilmu untuk kita memahami apakah yang dimaksudkan dengan mesej-mesej Allah di dalam Al-Quran dan juga the hidden message yang Nabi sandarkan melalui sunnah yang baginda tinggalkan. Kalau kata kita nak memahami agama, kita mesti menelusuri sunnah Rasulullah daripada hari pertama Nabi mendapat Iqra sampailah Nabi menyelesaikan ibadah haji pada tahun ke-10 Hijrah dan kemudian baginda pun wafat pada tahun yang sama. Jadi ini adalah satu perjalanan untuk kita mencari kembali Islam yang selama ini telah pun hilang, untuk kita dapatkan kembali kefahaman agama yang hari ini hanya tinggal ritual manasik haji sahaja. Kan? Tiba-tiba cuaca panas yang ekstrim tadi berubah di hari wukuf ketika memasuki ke puncak haji. Alhamdulillah, hari ini kami berada di Arafah. Waktu yang paling ditunggu oleh setiap umat Islam. Sekarang jam menunjukkan jam 3 petang selepas solat zuhur sehingga maghrib. Waktu paling mustajab doa. Sedang hujan sekarang ni di padang Arafah. Alhamdulillah cuaca dari pagi tadi yang sangat panas disejukkan. Siapa sangka kami dapat merasai pengalaman yang kalau sebelum ni kita cuba dengar cerita-cerita saja. Jemaah-jemaah di Mina, jemaah-jemaah di Arafah diuji dengan ribut, diuji dengan hujan, ada masanya banjir. Tapi kali ini pengalaman kami sendiri pada tahun 2019, jemaah-jemaah kami juga turut merasai pengalaman itu. Waktu untuk wukuf di Arafah baru bermula. Tanpa diduga, air hujan tiba-tiba membasahi bumi Arafah yang jarang dibasahi hujan dan kelihatan gersang. Hujan yang mulanya renyai kemudian bertukar menjadi ribut yang mengganas. Inilah ujian paling hebat di saat wukuf dan waktu mustajab doa masih berlangsung. Langit ketika itu benar-benar memuntahkan airnya sebagai ujian buat kami yang sedang menyucikan diri. Kami mungkin duduk di Maktab 96 agak selamat daripada badai kerana dekat dengan bukit, tapi jemaah-jemaah lain ada yang mengalami kerosakan yang sangat teruk. Kapet dibasahi dengan air hujan, ada yang terpaksa menahan kemah daripada runtuh, malah ada kemah-kemah yang tercabut dia punya bumbung. Itulah antara benda yang kami dapati, pengalaman yang besar yang kami dapat di Tanah Arafah. 3 kali pergi umrah pun tak merasa hujan. Kali ni kita bila menunaikan haji ni saya dapat merasakan sendiri dan menyaksikan sendiri. Sebelum hujan tadi ada ribut pasir sikit kata sini. So memang satu rahmat yang Allah bagi. Alhamdulillah hujan pun tak terlalu lebat, sekadar cukup untuk menyejukkan bahang di Arafah ini. Alhamdulillah. Hari ini kita nak kongsi sedikit gambaran macam mana sebenarnya keadaan di Arafah ini pada hari wukuf. Di Arafah ini sebenarnya kita ada dua pilihan, sama ada kita nak pergi ke Arafah pada 8 Zulhijjah dan bermalam satu malam di sini, ataupun kita datang pada 9 Zulhijjah iaitu sebelum waktu zuhur. So maknanya semalam kita bergerak ke Arafah pada 8 malam Okey, 8 Zulhijjah. Jemaah 8 Zulhijjah ni ada yang sampai pagi, selepas subuh, seawal syuruk sudah ada bas mula bergerak ke Arafah sehinggalah ke lewat malam. Sekarang ni kita berada di penghujung. Kalau tengok di situ, okay. Jika sesiapa yang melebihi kawasan pagar ni sebenarnya dia sudah tidak berada di padang Arafah. Jadi berhati-hati. Dan ini toilet kita, tandas. Ini tempat wuduk. Ini tempat menambah air. Alhamdulillah sebenarnya kita nampak urusan di padang Arafah ni semakin lama semakin baik. Di sini disediakan air minuman yang sejuk, air mineral yang sejuk, free flow. Contoh macam ni, free flow diberi, makan pun diberi cukup. Jadi berada di sini sebenarnya banyak yang Allah mudahkan. Jadi 1001 rahmat sebenarnya. Semasa kita duduk bermuzakarah dekat bawah pokok tadi, semasa panas-panas tadi pun kita lihat anak-anak kecil Arab ni dia siap boleh agih-agihkan air kepada jemaah-jemaah haji. Itu antara konsep orang untuk menariknya tu. Dah mula waktu asar.
Jadi kita boleh lihat semakin ramai jemaah-jemaah sudah mula mengambil tempat masing-masing berdoa. Kerana ini dikatakan antara waktu paling mustajab doa. Antara larangan-larangan ketika kalau kita menguruskan haji contohnya lah. Tu dia. Jadi nampak ni Rokim ni, inilah kemah kita 96. Okey, jadi ini antara laluan kemah. Ini kita punya ini promosi vacation ke? Okey. Wukuf ni sangat penting. Kerana sebelum kita berwukuf itu ada proses yang dipanggil ibadah tarwiyah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia solat 5 waktu ketika baginda ini berada di Mina. Proses tarwiyah itu adalah proses mencari air. Banyak pelajaran yang kita kutip, terutamanya dunia Islam itu sendiri. Ini adalah rumah kita, rumah ibadat orang-orang Islam. Kalau kita nampak dekat sini ada kekotoran, sampah-sampah yang dibuang merata, yang tidak teratur, menjadi tanggungjawab kita untuk menjaga kebersihan di sini. Kerana apa? Ia mencerminkan imej kita. Tidak ada guna kalau kita ibadah kita pulung semata-mata baik individual, tapi kita tidak menjaga ni imej yang mencerminkan kepribadian umat Islam. Sebelum perkongsian subuh tadi ada ustaz tu dia sharekan juga bagaimana sehalus-halus perkara yang kita kena ambil kira. Jangan semudah-mudah kita nak tersarung selipar orang. Bila orang mempunyanya nak pakai, tahu-tahu selipar dah tak ada. Jadi itu dia sebenarnya haji ini Allah ajarkan kepada kita agar menjadi seorang umat Islam yang amat berhalus, dalam setiap perkara dan tindak tanduknya dalam kehidupan sehariannya. Personally bagi saya, haji ini benar-benar menjadi satu sarana pendidikan rohani yang sangat-sangat berkesan bagi saya. Ia mendidik jiwa kita agar kita mengenali balik fungsi diri kita sebagai seorang hamba kepada pencipta. Lebih-lebih lagi ketika waktu di bumi Arafah, daripada selepas asar untuk menanti maghrib tu, itulah satu ruang di mana setiap di antara kita yang berada di tanah suci ini untuk bermunajat, memohon keampunan, memohon kemaafan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita ini diampuni dosanya di atas salah laku kita selama ini. So inilah ruang untuk kita bermuhasabah agar kita mampu mengumpul hujah-hujah untuk kita bawa pulang ke tanah air. Sebelum masuk waktu maghrib, kami mengambil peluang bertakbir secara live bersama anak-anak rumah pengasih warga prihatin di tanah air yang tidak putus mendoakan kami di Arafah. Sesuai dengan saranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertakbir selepas subuh 9 Zulhijjah. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Selesai solat maghrib dan isyak, kami mula bergerak ke Muzdalifah secara berkumpulan. Pada waktu ini, teramat penting untuk kita mengikut arahan yang ditetapkan. So semua diminta berkumpul masuk ke dalam kandang sebelah kanan ni. Kandang pun kandang lah. Okay. Sekarang kita sudah bersama-sama dengan jemaah menaiki bas untuk ke Muzdalifah daripada Arafah. Sedarlah, bukan kita seorang sahaja yang hendak diuruskan. Ribuan manusia, bahkan jutaan manusia akan bergerak dari Arafah ke Muzdalifah pada masa yang sama. Jadi penting untuk kita mendengar arahan yang diberikan. Apapun, yakinlah tidak ada seorang pun di kalangan kita yang akan ditinggalkan. Semuanya akan dibawa ke Muzdalifah. Perjalanan haji ini adalah peluang untuk kita melihat bagaimana kita menjadi tetamu Allah. Adakah kita sabar? Adakah kita berniat beribadah semata-mata kerananya? Atau sebaliknya? Bagaimana pula kita menjaga kemabruran haji kita? Adakah kita masih sama seperti dahulu atau pelan-pelan berubah menjadi hamba Allah yang soleh demi meraih keredaannya? Itulah dia pengalaman kami di Arafah. Saya, Haji AA, Haji Shibli yang tak ternilai, tak mampu kami gantikan dengan pengalaman haji yang terakhir sebelum pandemik COVID-19. Tapi belum habis lagi. Tunggu episod seterusnya untuk tengok cabaran kembara haji kami di Muzdalifah, Mina dan ke Mekah. Tunggu
episod seterusnya. Pakcik duduk tempat perempuan. Dia tak ada perempuan. Pakcik duduk tempat perempuan. Tak ada berat dia lah. Toilet lelaki sebelah sana.